أنا سأل أيضا التأديبي. Mesti kalau dikata السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah, pertamanya yang dihormati lagi dikasihi penceramah kita Al-Fadil Ustaz Adnan bin Wazir, Ketua Timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Kota Baru. Seterusnya yang dikasihi lagi disegani Al-Fadil Ustaz Zamri Zahari selaku Ketua Ulama kawasan Bacok. Alhamdulillah, pada malam ni insya-Allah kita akan mengadakan satu ceramah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam sempena dengan bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tak lain dan tak bukan adalah untuk kita memupuk rasa sayang cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajipan kita bagi setiap orang muslim. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang kamu hatta akuna, sehingga aku ni menjadi ahabba ilaihi min waladih, aku ni lebih dikasihi daripada anak dia, wa walidihi, daripada ibu ayah dia, wan nasi ajma'in, dan daripada seluruh manusia. Jadi untuk tidak memanjangkan kalam bicara, saya mengalu-alukan kedatangan hadirin hadirat ustaz-ustazah semua ke dalam sesi ceramah kita pada malam ni. Dan untuk tidak melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Zamri bin Zahari selaku Ketua Dewan Ulama PAS Kawasan Bacok untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wahtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah al-qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول من أطاعني فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Yang dikasihi Al-Fadil Ustaz Pengurus Majlis Ustaz Zamzami, yang dirahimkan Sahibul Fadilah Ustaz Adnan Wazir, Timbalan Dewan Ulama PAS Kawasan Kota Baru, hadirin dan hadirat barisan ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS Kawasan Bacok, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkasnya saya mengalu-alukan kedatangan Sahibul Fadilah Al-Fadil Ustaz Adnan Wazir, dan terima kasih di atas kesudian beliau untuk bersama hanyalah untuk menzahirkan kecintaan kita, kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pada hari ini kita akan berselawat, kita akan berzanji, kita akan bermarhaban dan seumpamanya. Semuanya itu dizahirkan untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis yang telah saya sebut tadi jelas, menunjukkan kepada kita ketaatan itu sebagai tanda kita cinta kepada Nabi, dan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan dibayar dengan dalam bentuk syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Syurga yang begitu indah, yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah terlintas di hati kita. Inilah destinasi kita yang terakhir, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih dan berbanyak-banyak terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Zamzami kerana mengetuai program kita pada malam ni, sebagai tempat dia sebagai ketua penerangan Dewan Ulama PAS kawasan. Maka inilah tugas dia, dan insya-Allah kita akan atur program-program sebegini pada masa akan datang, insya-Allah. Jadi lagi jazakumullahu khairul jaza ke atas kepada semua yang menjayakan program kita pada malam ni, Al-Fadhil Ustaz Zamzam, saudara Muhammad Faiz, dan tak lupa juga kepada penceramah kita yang diundang khas daripada Kota Baru, Al-Fadhil Ustaz Anan Wazir. Jazakumullahu khairul jaza. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zamri Zahabi selaku Ketua Dewan Ulama di atas Dewan Ulama PAS kawasan Bacok di atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Jadi untuk tidak menyahkan masa, saya memberi ruang seluasnya kepada sahibul fadilah Al-Fadhil Ustaz Adnan Wazir, Timbalan Ketua Dewan Ulama PAS kawasan Bacok, untuk menyampaikan ceramah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga memberi input yang berguna, memberi semangat dan mencambahkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala hormatnya saya menjemput dan mempersilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiban wa nas'aluka 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz pengacara majlis kita pada malam ini, Ustaz Zamzami selaku Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS kawasan Bacok, yang berusaha lagi disegani Al-Fadhil Ustaz Zamri bin Zahari, Ketua Dewan Ulama PAS kawasan Bacok, bersama-sama dengan AJK Dewan Ulama PAS kawasan Bacok, seterusnya muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam program yang sangat berguna, yang sangat bermanfaat kepada kita semua, insya-Allah, iaitu program kita nak mencontohi, kita nak mengingati dan meneladani baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, ana secara peribadi ingin memohon maaf kepada pihak pengajar kerana keterbatasan kesihatan yang tidak mengizinkan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang penting, insya-Allah kita akan bagi sehabis mungkin pengisian dan perkongsian yang insya-Allah akan berguna kepada kita semua, insya-Allah. Biasanya apabila ada jemputan daripada pihak-pihak luar, sama ada pihak parti ataupun pihak
sekolah dan juga sebagainya menjemput anda untuk berceramah berkaitan dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Anda membahagikan ceramah Maulid Rasul ataupun pengisian Maulid Rasul ini kepada 3 bahagian. Anda akan bagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama iaitu tentang nasab dan perjalanan Rasulullah bermula daripada kandungan sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam membesar. Fasa yang kedua ataupun bahagian yang kedua iaitu berkenaan dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahagian yang ketiga ataupun fasa yang ketiga iaitu cara dan juga kaedah bagaimana kita nak membuktikan kasih sayang kita, cinta kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fasa yang pertama ataupun episod yang pertama ini berkaitan rapat dengan nasab keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan untuk panduan kepada sahabat-sahabat alim ulama yang hadir pada malam ini, rujukan utama kepada pengisian Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini iaitu anda menggunakan kitab Ar-Rahib Al-Maktum. Ar-Rahib Al-Maktum karangan Safiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah, bersama-sama dengan kitab-kitab yang lain. Cuma rujukan utamanya iaitu Ar-Rahib Al-Maktum, kerana kitab Ar-Rahib Al-Maktum ini memperolehi pemenang pertama pertandingan mengarang buku sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ala husnizzan, maka maklumat-maklumat dan input-input serta tulisan-tulisan yang ditulis oleh pengarang kita dalam buku ini adalah maklumat yang tepat, maklumat yang betul. Kalau maklumat itu tidak tepat, kalau maklumat itu tidak betul, mana boleh jadi pemenang pertama Johan pertandingan mengarang buku sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu anda berpadukan kepada kitab ini, dan apa yang anda sebut ini adalah banyak daripada kitab-kitab dalam kitab ini, begitu juga dengan kitab-kitab yang lain. Sebagai contoh, kalau kita tengoklah nasab dan keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kalau kita rujuk dalam kitab ini, beliau telah membawakan kepada kita ini tiga nasab dan 3 keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan 1, bukan 2, tetapi 3. Maka daripada ketiga nasab dan keturunan tersebut, yang menjadi ittifaq ulama, yang menjadi sepakat ulama adalah nasab keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam yang berakhir di Adnan. Kebetulan nama. Jadi ulama-ulama berselisih pendapat. Adakah selepas nama Adnan itu adalah nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ulama-ulama berselisih pendapat. Maka sebab itu pengarang kita Safiur Rahman Al-Mubarakpuri ini dia bawa 3 pendapat, 3 pandangan. Cuma pandangan yang disepakati oleh para ulama adalah oleh panggil pandangan ataupun nama yang berakhir dengan nama Adnan, iaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadab bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudab
bin Nizam bin Ma'ad bin Adlan. Itu adalah nasab keturunan yang disepakati oleh Ibn Berhasrat untuk kita sebutlah, kerana kita nak menjimatkan masa. Apa yang penting di sini, kita sebagai ulama-ulama, kiralah kata baru ke, baca ke, di mana-mana pun kita berada, dan anda difahamkan juga ada Facebook Live. Facebook Live ini maknanya orang luar baca pun boleh tengok juga. Orang duduk kata baru pun boleh tengok juga. Umum orang awam pun boleh tengok juga. Maka bila kita baca nasab dan juga keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka kita kena letak azam. Kita kena letak azam dan usaha untuk kita ingat satu persatu nama dan juga nasab keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingat, ni bagi anak-anak muda lah. Kalau dia ingat nama-nama pemain bola sepak, Manchester, Liverpool, Arsenal, Chelsea, dia boleh ngapa nama-nama pemain bola sepak. Dia boleh ngapa artis-artis kesayangan dia. Maka min babil aula dah menjadi aulawiyat, menjadi prioriti kepada kita untuk kita ngapa nasab dan juga keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana tentu akan mendapat kebaikan, mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada segi nama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga disepakati oleh para ulama kita, iaitu lahir pada orang panggil 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan hari Isnin. Dalam kitab Ar-Rahik Al-Maktum ini, dia tulis kepada kita orang panggil tahun Masihi, iaitu 20 April 570 Masihi. Itu kelebihan kitab ni, kerana dia masuk orang panggil tarikh Masihi. 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan dengan hari Isnin, iaitu 20 April 570 Masihi. Ulama-ulama khilaf juga tarikh sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kata 9 Rabiul Awal, ada kata 20 Rabiul Awal, ada kata 22 Rabiul Awal. Maka khilaf itu kita tidak perlu perbesarkan. Tak perlu kita nak besar, tak perlu kita nak jadi agenda utama perbincangan kita pada malam ini. Apa yang penting, Nabi lahir ittifaq ulama bulan Rabiul Awal tahun Gajah pada hari Isnin. Itu keyakinan kita. Sebab itu biasalah tiba-tiba bila tibanya bulan Maulud lagi juga, duduk kata gitu, duduk kata gini, duduk royak go tu, duduk royak go ni, sampai kita lupa goal kita, aim kita, tujuan kita memperingati baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga disebut oleh pengarang kitab kita ni, bagaimana Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak lahir lagi. Allah Ta'ala ni bagi kelebihan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sejak lahir lagi, dengan perkara-perkara pelik yang berlaku ketika mana lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam kitab Ar-Rahik Al-Maktum ini, antaranya disebut sini, iaitu rutenya 14 tiang istana Kisra, padamnya api yang disembah oleh orang Majusi, musnahnya gereja-gereja yang ada di sekitar Tasik Sawa. Ini adalah antara peristiwa-peristiwa pelik yang berlaku ketika mana lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma sebagaimana yang kita tahu, sebagaimana yang kita maklum, ada sesetengah pihak cuba menafikan, cuba menolak peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan tadi, walaupun fakta ini ditulis dalam buku Ar-Rahik Al-Maktum yang mendapat orang panggil juara
dalam buku, menulis buku sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada pendapat-pendapat yang menolak, maka tidak dapat tidak ada pandangan-pandangan yang mengatakan peristiwa ini betul-betul berlaku. Maka perkara itu adalah perkara khilafiyah. Perkara khilaf. Jangan pula ada di kalangan kita yang menafikan cerita-cerita ini. Jangan pula ada orang panggil membid'ahkan cerita-cerita seperti ini. Kerana saya sebut di awal rancangan tadi, rujukan saya adalah novel pertama. Novel orang panggil pemenang pertama, pemenang utama. Novel menulis sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa-peristiwa ini juga saya rujuk ke kitab-kitab yang lain. Nak cari sumber ni mari mana? Adakah daripada kitab ni saja ataupun ada juga kitab-kitab yang lain? Maka alhamdulillah. Dalam kitab-kitab yang lain anda boleh sebut di sini banyaklah rujukan-rujukan daripada ulama-ulama yang muktabar yang menulis peristiwa-peristiwa ini. Dia tulis imaratun khariqatun lil adati, perkara-perkara pelik, iaitu khariqul adah, perkara-perkara pelik yang berlaku ketika mana lahirnya. Contoh, kita nak sebut rujukan supaya kita pada malam ini kita boleh royak kepada orang kampung. Ustaz Mi ceramah maulid boleh royak Al-Fadhil kerana ada nasnya, kerana ada asasnya. Bagaimana? Yang pertama sekali daripada hadis yang diriwayatkan oleh Makhzum bin Hani. Hadis diriwayatkan oleh Makhzum bin Hani an abihi. Jadi perawi ini diambil oleh ulama-ulama kita. Sebagai contoh, Al-Imamul Baihaqi dalam kitab Dalaili An-Nubuwah. Yang kedua, Ibnu Jarir At-Tabari. Yang ketiga, Ibnu Asakir. Mereka menakalkan cerita-cerita tersebut dalam mengikut riwayat daripada Makhzum bin Hani an abihi, daripada ayahnya. Dan disebut juga wa zakarahu aktsaru ashabis siyar. Disebut juga oleh ramai lagi ulama-ulama sejarah berkenaan dengan cerita yang saya sebutkan tadi. Siapa lagi? Al-Imamu Az-Zahabi. Al-Imamu Az-Zahabi, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia Fathul Bari, bitawassu'i fil riwayah, dengan riwayat-riwayat yang baik. Begitu juga disebut oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Siapa lagi? Burhanuddin Al-Halabi, kitab dia Ihsanul Uyun fi Sirati Al-Nabawiyah. Dia ramai lagi, termasuklah ulama yang mutaakhirin, iaitu Al-Allamah Abu Zuhrah dalam kitab dia Khatimun Nabiyyin. Jadi saya secara peribadi saya yakinlah bahawasanya walaupun ada pandangan-pandangan yang menolak berkenaan dengan runtuhnya 14 tiang-tiang di Surah, padamnya api disembah oleh orang Majusi, musnahnya gereja-gereja, ini adalah pendapat yang kita boleh terima kerana ramai di kalangan ulama-ulama kita yang menerima, yang menulis di dalam kitab-kitab mereka. Mustahil ulama-ulama kita ni ittafaqal ulama ala tazbihi. Mustahil ulama-ulama kita ni nak pakat tipu belaka. Wal iyazabillahi min zalik. Maka sebab itu hadirin hadirat muslimin dan juga muslimat, kita jangan takut nak royak ke orang kampung, nak royak ke siapa-siapa berkaitan dengan kita ni. Walaupun ada kumpulan-kumpulan yang tidak terima, tapi insya-Allah ala husnizan, dengan perawi-perawi, dengan ulama-ulama yang lama, insya-Allah peristiwa itu benar-benar berlaku, insya-Allah. Jadi semasa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tengok ibunya mestilah adalah manusia yang pertama yang menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu Nabi diberikan kepada Suwaibah Al-Islamiyah. Diberikan kepada Suwaibah Al-Islamiyah, iaitu hamba abdi kepada Abu Lahab.
Abu Lahab ni pak saudara Nabi yang mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan kepada Suwaibah al-Islamiyah. Disebut juga dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Disebut dalam hadis Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, dan juga ditulis oleh As-Suhaili. As-Suhaili ni siapa? As-Suhaili ni ulama yang menulis satu kitab yang mensyarahkan sirah Ibnu Hisham. Nama dia jauh tak apa, ada duduk belakang ni. Ibnu Suhaili ni dia karya satu kitab syarah kepada Ar-Rawdu Al-Auf, tak silap saya. Kitab dia ni syarah kepada Ibnu Hisham, sirah Ibnu Hisham, dia syarah lagi. Jadi Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, begitu juga dengan As-Suhaili, dia menyebut dalam kitab-kitab mereka bahawasanya Abu Lahab ini memerdekakan Suwaibah al-Islamiyah sebaik saja diberitahu tentang keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gembiranya dia apabila dengar anak saudara dia ni lahir, maka dia telah memerdekakan Suwaibah al-Islamiyah. Maka adiknya yang bernama Al-Abbas bermimpi beliau begitu sedih sekali selepas meninggal. Lalu ditanya, apa yang engkau temui? Abu Lahab menjawab, aku tidak menemui sesuatu yang baik selepas mati selain aku berada dalam keadaan ini disebabkan aku memerdekakan Suwaibah dalam hidupku. Maknanya Abu Lahab diringankan azabkan beliau kerana apa? Kerana memerdekakan Suwaibah al-Islamiyah. Ini juga, cerita ini juga telah ditentang oleh kumpulan-kumpulan tertentu. Kata bertentangan dengan ayat Quran lah, macam-macam. Tetapi ala husnizan, mengikut riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga Al-Imam Suhaili, maka ala husnizan kita menerima bahawa cerita ini adalah cerita yang betul, cerita yang benar. Maka apa kita boleh ambil? Kalulah Abu Lahab diringankan azab oleh Allah Ta'ala kerana memerdekakan hamba dia, iaitu Suwaibah al-Islamiyah, maka min babil aula lah kita, umat Nabi Muhammad, umat yang beriman, umat yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, saya kepada Nabi, sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Al-Fadhil ketua kita, hadis yang dibaca oleh Al-Fadhil ketua kita, maka kita sebagai orang awam juga, orang umat Nabi Muhammad yang beriman, bertakwa kepada Allah, maka banyaklah lagi ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, mudah-mudahan insya-Allah. Setelah diberikan kepada Suwaibah al-Islamiyah, maka akhir sekali diberikan kepada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ni dia orang kampung. Kalau kita royak agak istilah lah ni agak B40. Ustaz Amir dengan Ustaz Zamri ni bukan B40 dia ni. Dia M40. Ni B40 ni supaya dengan gambar. B40 ni Suwaibah. Orang panggil Halimatus Sa'diyah ni B40. Sebab kekurangan rumah dia, orang panggil kenderaan dia, tanaman dia orang kampung. Dia perangai orang Arab, adat orang Arab ni, apabila dia dengar bayi-bayi yang baru lahir di Mekah, maka dia akan ramai-ramai naik Mekah. Kalau kita duduk KL, kalau kita orang Kelantan ni nak pergi mana? Mau nak naik KL. Budak-budak dulu naik KL. Jadi pok-pok ni pun duduk kampung naik Mekah. Dia naik Mekah ni nak pergi ambil bayi-bayi yang ada di Mekah untuk bawa balik kampung dia, untuk dia susukan anak tersebut, bayi tersebut. Maka dalam orang panggil ramai-ramai yang pergi Mekah ni, tidak meninggal lah Suwaibah, Halimatus Sa'diyah. Maka Halimatus Sa'diyah ni kenderaan dia uzur. Mungkin dia naik Viva Elite ko, naik kancing supaya gambar ko, kok lain naik Mercedes ko, naik Audi, naik kereta pun Ustaz Amir kita, mahal kereta Ustaz Amir kita. Tapi galau pun tu lah Ustaz Amir dia. Jadi dia boleh pergi tinggal dia
Sebab apa? Sebab kenderaan dia, kedai dia ni, orang panggil tak cukup makan, lemah. Maka, akhir sekali dia sampai lewat ke Mekah. Bila sampai lewat ke Mekah tak, bayi-bayi yang ada tu ambil demo belakang lah. Tinggal seorang je bayi, iaitu bernama Muhammad. Orang tak say kepada Muhammad ni sebab yatim. Dia kematian ayah dia. Akhir sekali dia kata, pada tak ada langsung, kita nak jauh-jauh ni, kita ambil dah Muhammad ni, kita susu. Jadikan Muhammad ini bayi susuan kita. Maka di situ juga Allah Ta'ala bagi mukjizat. Disebut dalam Ar-Rahim Al-Maktub, mukjizat yang cukup hebat. Bagaimana kenderaan yang ditunggangi oleh Halimatus Sa'diyah yang awal-awal tadi tu slow, yang awal-awal tadi tu kena tinggal demo, tiba-tiba ala kelik ni semua pasal powerhouse. Tu pokok dia hok ada, hok tengah kelik. Pelik demo pelik. Mana tak ni nampak mengayak. Nampak mengayak naik Mekah kita. Pakai turbo ni, pakai powerhouse ni. Pelik. Bila siapa di rumah, orang panggil tanaman dia jadi molek, subur molek, menghijau. Bukan mengorange ni. Alfadi ketua kita ni. Menghijau. Musim-musim TRA ni. Munggu anjure pun anjure parti. Kena sebutlah. Parti kita kan. Jadi menghijau. Begitu juga dengan tanaman kita. Tanaman Halimatus Sa'diyah pula menghijau. Binatang-binatang ternakir dia pula pakat tubik susu habis. Jadi pelik. Dia kata bayi ni pelik sungguh kata. Jadi hok B40 tadi tu naik jadi M40 pula. Jadi naik M40. Sebab apa? Sebab tanaman jadi, kebun-kebun jadi, binatang pun tubik hasil, tu menyusu dan juga sebagainya. Maka bergembiralah Halimatus Sa'diyah dengan kelahiran bayi tadi. Maka pada disebut dalam Ar-Rahim Al-Maktub dan juga kitab-kitab sirah yang lain, Halimatus Sa'diyah ni dia jaga Nabi lebih kurang 4 ataupun 5 tahun. Lebih kurang itulah 4 ataupun 5 tahun. Maka ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam jagaan Halimatus Sa'diyah, berlakunya peristiwa malakan, 2 orang malaikat turun membelah dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mengeluarkan jantung. Dan segumpal darah yang berada di jantung tersebut. Maka budak-budak saya Muhammad ni tengok, Muhammad ni kena bunuh dah. Menyebabkan saya dia balik royak kepada Halimatus Sa'diyah. Dia kata, anakmu kena bunuh dah. Muhammad ni kena bunuh dah. Kenalilah Halimatus Sa'diyah ni moga anak jaga Maka dia pun membuat keputusan untuk menyerahkan kembali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kepada ibunya, iaitu Aminah. Dan Allah Subhanahu wa taala uji Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan ciri-ciri kematian. Itu anak sebut selepas pada ni. Okey, tu secara ringkas dah berkenaan dengan orang panggil zaman kecil Nabi, nasab keturunan Nabi, yang mana itu adalah fasa yang pertama, bahagian yang kedua. Bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua iaitu perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana ketika mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi, ketika mana Nabi berada di Gua Sur, maka Nabi balik dalam keadaan menggeletar. Zammiluni, katanya Nabi kepada isteri dia. Maka di sana Nabi telah faham bahawasanya wahyu tersebut adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada baginda untuk sampai. Cuma hebatnya Nabi, bijaknya Nabi, fatonahnya Nabi buat strategi yang pertama, iaitu dakwatu sirriyah. Dakwatun sirriyatun. Dakwah secara sembunyi. Ini bijak Nabi. Ini hemat Nabi. Nabi buat orang panggil apa, dakwah secara sembunyi. Bagaimana cara Nabi, bagaimana kaedah Nabi? Maka Nabi cari orang yang paling dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam.
nak ajak orang Islam ni, nak ajak kepada Islam ni, kita kena ajak orang yang paling dekat dengan kita. Yang paling dekat dengan kita siapa? Ustaz Ming, orang panggil Ustaz Zamri kita, dia juga sahabat-sahabat lain. Yang dekat dengan kita. Maka orang yang pertama yang peluk agama Islam adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Itu orang yang pertama. Ni pula orang yang kedua, iaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah iaitu anak angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah ni ada cerita pula pasal dia ni. Waktu kita cerita semula. Yang ketiga, sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan orang yang keempat memeluk Allah Ta'ala anhu. 4 orang ni adalah 4 orang yang pertama yang memeluk agama Islam di tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada usaha, daripada kesungguhan dan kegigihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka penduduk Mekah yang lain memeluk agama Islam. Antaranya siapa? Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah bin Harith, Sa'ad bin Zaid, dan juga Khabbab al-Arad dan Abdullah bin Mas'ud. Disebut dalam Ar-Rahim Al-Makhtur, mereka ni tidak lebih daripada 40 orang. 40 orang yang memeluk Islam ketika mana semasa dakwah Syria. Maka ulama-ulama sirah kata, memberi gelaran kepada 40 orang ini, iaitu As-Sabiqun Al-Awwalun. Jadi parti kita guna, jemaah kita guna, pengurusi As-Sabiqun ni, baisin ni lah, iaitu golongan yang pertama kok peluk agama Islam. Bayangkan sahabat-sahabat semua, orang tak si kepada Islam, orang tak pernah dengar Islam, duk sembah berhala, duk sembah patung berhala, tiba-tiba 40 orang ni boleh terima agama Islam. Bayangkan kehebatan, keizzahan iman 40 orang ni. Maka Allah Subhanahu, ulama-ulama kita memberi gelaran, termasuklah Allah Ta'ala sendiri pun menyebut As-Sabiquna Al-Awwalun, orang golongan yang pertama yang memeluk agama Islam. Maka ulama-ulama as-siyasatus syar'iyyah, ulama-ulama siasat syar'iyyah, ulama-ulama gerakan Islam, kita kaji dia tengok kenapa Nabi ni nak dakwah, nak sampaikan Islam, Nabi cari kekuatan orang-orang yang dekat dengan dia. Ulama-ulama siasat syar'iyyah kaji, ulama-ulama gerakan Islam kaji. Maka mereka jumpa jawapan dia apa? Iaitu Nabi nak ajar kepada umat dia, kalau kamu nak bawa Islam, kalau kamu nak tegakkan Islam, alaikum bil jamaah. Mungkin duduk dalam jemaah Islam, mungkin duduk dalam kumpulan Islam. Sehebat mana pun kamu ada PhD kau, kamu ni alim baca kitab kau, kamu ni bisa secara mana, tetapi kalau kamu gerakkan Islam tidak bersama-sama dengan jemaah Islam, maka tidak adalah, orang panggil tidak comel. Sebab itu Nabi sendiri, Allah Ta'ala boleh rayak, Allah Ta'ala boleh makbulkan doa Nabi. Bila Nabi terima wahyu, Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, biarlah penduduk-penduduk Mekah memeluk agama Islam. Hari pertama Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi boleh akad tangan. Dan kita yakin ahli sunnah wal jamaah kita kata tak ada barang mustahil kalau Allah Ta'ala boleh buat, kalau Allah Ta'ala tak boleh buat. Allah Ta'ala boleh perkenalkan doa Nabi, biar penduduk-penduduk Mekah ni terima dakwah Nabi. Tapi Allah Ta'ala tak buat. Allah Ta'ala nak ajar Nabi, kalau kamu nak bawa Islam, kalau kamu nak tegakkan Islam, kamu kena berada dalam kumpulan Islam, kamu kena duduk dalam jemaah Islam, kamu kena bersama-sama dengan gerakan Islam. Barulah Islam kamu tu berendah, barulah Islam menjadi, barulah Islam itu gagah. Tapi kalau mu seorang-seorang maka Islam tidak ke mana. Ni benda yang kita boleh ambil betapa hebatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Cari dulu kumpulan dia, bina dulu kumpulan dia. Dia kumpulan As-Sabiqun Al-Awwalun ini, Nabi mengambil masa 3 tahun untuk Nabi tarbiyah.
Nabi tarbiyah, Nabi buat liqaq fikri, Nabi buat usrah, Nabi buat mukhayyam, Nabi buat apa lagi? Program-program tarbiyah berkenaan dengan akidah dan perjuangan. Nabi pasuk dalam hati as-sabiqun al-awwalun ini berkenaan dengan akidah dan juga perjuangan supaya tidak lopak. Istilah lain supaya tidak lopak. Tidak lari kepada kumpulan lain. Tidak lali dengan tawaran-tawaran dunia. Tidak nak kepada habuan-habuan dunia. Nabi ajar mereka ini dengan akidah dan juga perjuangan, menyebabkan dalam masa 3 tahun mereka betul-betul memahami akidah dan juga perjuangan yang nak dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, "Lau kana aradan qariba was-safar lau kana aradan qariba was-safar al-qasida lattaba'uk walakin ba'udat alaihim musyaqqa." Sekiranya perjuangan ini la aradan qariba, perjuangan Islam, kok Nabi nak bawa, kok Nabi duduk kerja ni, aradan qariba, mendapat keuntungan, wasafar qasida, dan perjalanan dia pendek, duduk dalam parti Islam Malaysia PAS, duduk dalam jemaah Islam, jadi ketua Dewan Ulama, hamba bagi 5,000 sebulan sehari. Ketua penerangi, hamba bagi 2,000 sebulan. Oh, sejuta ni lah orang nak pergi jawatan dalam parti, nak pergi jawatan dalam jemaah. Kalau gitu kaedah perjuangan Islam, wasafar qasidah, dan perjuangan dan perjalanan dia pendek. Hari ini tubuh Dewan Ulama, benda ni urusan ulama. Bila tubuh Dewan Ulama, esok ni dah pilihan raya. Lattaba'u, mustahil sejuta ni orang yang akan bersama-sama dengan kamu, wahai Muhammad. Ini peringatan Allah. Walakin, tetapi perjuangan Islam ini ba'udat, jauh. Dahlah jauh. Alaihi musyaqqa, banyak halangan. Dahlah jauh, banyak halangan. Supaya kita nak pergi Kuala Lumpur lah, kita nak pergi KL, rela 2-3 jam kita duduk atas jalan tu juga, kerana kita tahu jauh sama mana pun, lubang banyak mana pun, sunyi sama mana pun, kita tahu jalan ni nak pergi Kuala Lumpur. Kita lalu Togrik dengan gelaknya, dengan berapa, kita pergi juga. Sebab kita yakin jalan itu jalan yang betul, jalan itu jalan yang benar. Maka sebab itu tabiat perjuangan Islam ini, dia memerlukan masa yang panjang, memerlukan kepada istiqamah, memerlukan kepada semangat, memerlukan kepada komitmen. Dan bagi orang yang ada kepentingan, dia akan terkeluar daripada jemaah Islam ataupun dia dikeluarkan daripada jemaah Islam. Sebagaimana ciri-ciri yang Allah Ta'ala sebut dalam suratul Ahzab, wa ya ayyuhallazina amanu may yattaqa minkum an sampai ila akhir ayat. Jadi nak ayatnya, bila cukup tempoh 3 tahun Nabi menggerakkan dakwah Syriah, maka turunlah wahyu yang kedua, iaitu wa'azir ashiratakal aqrabin. Bagilah izar kepada kaum kerabat kamu, iaitu orang yang dekat denganmu. Jadi Nabi faham daripada ayat tersebut, maka Nabi kena dakwah secara jahriyah. Kena terbuka dah. Islam ni kena dakwah secara terbuka. Mu kena jumpa sore-sore, mu kena royak sore-sore, Islam ni lagu ni, Islam ni lagu ni, kena royak, tak boleh nusuk-nusuk dah. Pak nusuk-nusuk tu 3 tahun. Sebab aku nak bina akidah perjuanganmu, nak bina akidah kekuatanmu, maka 3 tahun sudah berlalu, maka bermulalah dakwah secara jahriyah. Maka di sinilah bermulanya tentangan yang hebat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi ni gila, dia kata Nabi ni tu kesehe, dia kata Nabi ni macam-macam. Gelaran-gelaran ini diberikan kepada Nabi bukan kerana Nabi ni khianat, bukan sebab Nabi ni jahat, bukan sebab Nabi ni orang panggil perangai tak comel, tetapi Nabi nak bawa Islam. Kita kena ingat, kita duduk dalam perjuangan Islam ni, akan adalah orang yang tak suka kepada kita, musuh-musuh politik yang tak suka kepada kita, menggelarkan kita dengan gelaran yang macam-macam. Sebab apa? Sebab kita nak bawa Islam. Qulil haqqa walau kana murra. Bercakap benarlah kamu walaupun benda tu pahit. Kita rakyat benda hak betul.
maka akan adalah gelaran-gelaran dan panggilan-panggilan kepada kita. Maka sebab itulah bila dakwah secara jahriyah ini, kita lihat bagaimana Nabi sendiri, batin tubuh Nabi sendiri, orang panggil dalaman Nabi sendiri, dicerca, ditomoh, diseksa oleh kafir Quraisy. Termasuklah kepada sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar sama-sama dah Bilal bin Rabah, Sumayyah dan orang-orang lain. Cuma pada malam ini anda nak ambil satu cerita daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Khabbab bin Al-Arab. Khabbab ini, sebagaimana yang anda sebut ke tadi, sebagaimana yang saya sebut ke tadi, dia adalah salah seorang daripada as-sabiqun al-awwalun, orang yang mula-mula memeluk agama Islam. Maka disebut dalam Riyadus Salihin. Kalau kita buka kitab Riyadus Salihin, saya tak ingat sama ada babu istiqamah ataupun babu sabr. Dia akan cerita berkenaan dengan biodata ringkas. Kok cerita ni bukan kitab Riyadus Salihin, syarah kepada Riyadus Ladilul Falihin. Ada 4 jilid. Dalam Dalilul Falihin, dia cerita sedikit tentang biodata Khabbab ibn al-Arab. Khabbab ni disebut dalam kitab syarah kepada Riyadus Salihin ini, belakang dia ni tak ada tempat comel. Belakang dia ni tak ada tempat comel. Kesel cemeti, kesel tombok, kesel pedang, sebab duduk diseksa. Diseksa oleh kafir Quraisy, diberi ancaman oleh kafir Quraisy. Dia tak elok dah nak tahan. Tiba-tiba pada suatu hari, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhilli Ka'bah. Khabbab dan juga sahabat-sahabat dia ni dijumpa mengadu, syakauna, mengadulah kami kepada Rasulullah, bersandar di sebuah tiang dekat dengan Ka'bah. Maka dia kata gapo kepada Nabi? Ala tastaghfiru lana, ala tad'u lana, wahai Rasulullah, mu tak kasi tolong kami ke? Mu tak kasi berdoa kepada kami ke? Sebab keadaan sudah memuncak, tak boleh terkawal kerana seksa. Gapo Nabi jawab? Qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fi. Orang-orang yang terdahulu di kalangan kamu, orang-orang yang terdahulu di kalangan kamu telah ditangkap, ada di kalangan mereka ditangkap dan mereka ditanam ke dalam tanah, fayuj'alu fi. Maka mereka ditanam ke dalam tanah, thumma yu'ta bil mishaq fayudau ala ra'si fayuj'alu nisfain. Dan mereka diambil gergaji dan dibelah dengan gergaji tersebut hingga terbelah dua. Orang dulu, umat dulu berjuang dengan nabi-nabi mereka, mereka ditangkap, mereka ditanam ke dalam tanah dan digergaji sehingga terbelah dua. Ada di kalangan mereka wa yumshatu bi amshatil hadid, mereka digergaji dengan gergaji besi, maduna lahmi wa azmi, maka tidak ninggal pun gapo-gapo di tubuh mereka kecuali tulang-tulang sahaja. Tapi apa yang mereka buat, ma yasudduhu an dini, mereka tidak lompat, mereka tidak lari daripada perjuangan Islam, mereka tidak lompat pergi cari parti lain, cari jemaah lain. Tidak. Ni kehebatan yang ada kepada umat yang terdahulu. Walakinnakum tasta'jilun. Tapi mu ni Khabbab, orang yang gopoh. Kalau Khabbab pun Nabi kata gopoh lagi. Oh, kalau kita kat sejuta ni lah gopohnya. Kita setakat ni pergi dalam pilihan raya je, tidak pergi senjata lagi. PRS Sarawak, PRU ke-15 tak ada lagi pergi senjata. Kita nak ngalah dah, kita ulama kena ngalah dah. Jangan malu kok ke.
Kalau kita mengalah dah, putus angin dah, orang tak usah terima hak kita. Malu kau khabak lah. Malu kau khabak. Belakang ni tak ada tempat comel, tak ada tempat hak boleh milik orang kata. Tetapi pokok as-sabiqunal awwalun ini mereka tidak lari, mereka tidak gantar. Sebab itu as-sabiqunal awwalun inilah yang menjadi punca utama menyebabkan penduduk-penduduk Mekah memeluk agama Islam. Ada yang memeluk agama Islam walaupun tidak ramai, tapi ada yang memeluk agama Islam oleh penduduk-penduduk Mekah. Kerana apa? Kerana ketahanan, kerana orang panggil ketahanan akidah, kefahaman akidah dan juga perjuangan. Sebab itu kita duduk dalam parti, kita duduk dalam jemaah, kita duduk dalam dewan ulama, kita kena meletakkan akidah perjuangan sebagai asas perjuangan kita. Kalau kita letak semangat semata-mata, kita tak kenal dengan ketua tu, kita cabut lagi. Kita tak kenal ke AJK tu, kita cabut lagi. Sebab apa? Akidah perjuangan kita ni tak betul. Sebab itu, abang ingat siapa kalau ni, dia juga masih disebut oleh tuan guru ayahanda kita, Tok Raja Adi sebut, akidah dan juga perjuangan ini menjadi asas utama dalam perjuangan Islam. Dan kita kena membezakan di antara tawabik dan juga mutaghayyirah. Duduk dalam parti, duduk dalam jemaah, tawabik dan juga mutaghayyirah ni kena faham boleh. Sebab tu orang tak faham tawabik mutaghayyirah ini, akhir sekali bila almarhum Tok Guru Ni Aziz rahimahullah mati, dia pun mati juga tubik dan lepas. Sebab dia tak faham tawabik mutaghayyirah tu. Bila pimpin dia tu tubik, buat parti lain, dia pun tubik juga. Sebab dia tak faham tawabik, dia juga mutaghayyirah. Sebab tu Tok Guru presiden kita, dia juga ulama-ulama dalam parti kita, dalam jemaah kita, dan khususnya dalam ILPAS, Institut Latihan Pemikiran PAS tu, tak ingat dah nama, dia sebut ILPAS sama, menekankan tajuk akidah dan juga perjuangan, supaya kita duduk dalam parti, duduk dalam jemaah, bukan semata-mata semangat, tetapi kerana kefahaman. Maka sebab itulah kehebatan yang ada kepada as-sabiqun al-awwalun ini menyebabkan mereka ni tidak lari, mereka tidak lompat, mereka tidak terima boreh mana-mana parti, mana-mana jemaah, kerana akidah perjuangan mereka kemah, akidah perjuangan mereka tu kuat, sehingga mana dah Allah Subhanahu wa taala memberi keizinan kepada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dan akhir sekali berjaya mendirikan Madinah, mendirikan negara Islam, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Sahifah Madinah yang merupakan perlembagaan yang pertama yang ditulis dengan jelas, bukan perlembagaan hok kecek kedai kopi, bukan perlembagaan OT, orang panggil air tulisnya, perlembagaan ataupun Sahifah Madinah yang menggabungkan juga orang panggil orang Yahudi hok terbesar agak Qainuqa, lepas tu Qainuqa, Bani Nadir dan juga Bani Quraidah. Jadi akhir sekali terbentuklah negara Islam yang pertama, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Maka ayat Al-Quran yang terakhir itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi selesai melakukan hajjatul wada', al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ulama bahas kenapa ayat ni Allah Taala tak turun di adanya Kaabah, tapi Allah Taala tak turun di Mekah kerana Mekah Islam tidak berdaulat, Islam tidak memimpin di Mekah. Tetapi bila Nabi berada di Madinah, Islam berdaulat, Islam memimpin, Islam dapat melaksanakan syariat Islam, Islam dapat melaksanakan undang-undang Islam. Maka turunlah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Maka fasa yang terakhir, bagaimana cara dan juga kaedah untuk kita mencontohi, mengingati, meneladani baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak lain tidak bukan kita ikut sunnah Nabi ni banyak,
Kita belajar dalam mustalah hadis, ma hiya sunnatu, as-sunnatu hiya ma udhifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Sunnah Nabi sesuatu yang disandarkan kepada Nabi 3 perkara. Pertama, qaul, percakapan Nabi. Yang kedua, fi'l, perbuatan Nabi. Kalau Nabi buat apa? Yang ketiga, taqrir dan juga pengakuan Nabi. Jadi ibarat kata tak, sunnah Nabi ni banyak dah. Bukannya Nabi kecek saja, tapi Nabi buat juga dikira sebagai sunnah. Sebab itu sunnah Nabi juga adalah mendirikan negara Islam. Itu orang panggil sunnatun fi'liyah. Sunnah yang Nabi buat, iaitu Nabi hijrah ke Madinah untuk mendirikan negara Islam dan mendaulatkan Islam sebagai agama yang berdaulat, menyebabkan Islam itu memimpin. Maka sunnah yang abang sebutkan tadi ni, jarang orang Melayu kita dia faham. Jarang orang Melayu kita ni letak dalam kepala. Sebab apa? Dia nampak sunnah Nabi ni sifat janggut, poligami, pakai jubah. Kok tu dalam kepala dia sunnah. Tapi min akbari sunnati, tetapi daripada banyak-banyak sunnah yang terbesar adalah iaitu iqamatuddin wa siyasatud dunya bih, sebagaimana kata Ibnu Khaldun. Maka sebab tu kalau betul-betul kita nak ikut sunnah, kita ikut belakang sunnah Nabi. Jangan bersugi kita ikut sunnah Nabi, pakai janggut ikut sunnah Nabi, tapi perjuangan Islam kita tidak. Gerakan Islam kita tolak, jemaah Islam kita tak sepakat. Tu orang panggil sunnah Nabi sekerak-sekerak. Kalau betul-betul kita nak sayang kepada Nabi, nak Nabi ni sayang kepada kita, apa saja sunnah Nabi kita ikut. Sama ada sunnatun qauliyatun ataupun sunnatun fi'liyatun. Hak Nabi buat, hak Nabi kecek, kita buat belakang. Itulah baru betul-betul kita mencontohi, kita meneladani dan kita mengambil iktibar di atas kelahiran baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab itu sebagai akhirnya, hadirin hadirat muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, kita kena sentiasa ingat dan sentiasa mengambil iktibar di atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Bukan semata-mata kita ingat keturunan Nabi, kita ngapa nasab keturunan Nabi, kita ngapa peristiwa-peristiwa pelik, itu ada sebahagian kecil. Tetapi benda yang paling besar sekali adalah menghayati dan meneladani perjuangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegakkan Islam bersama-sama dengan kumpulan Islam. Hak tu kita jangan tinggal. Sebab tu hak Nabi, sunnah Nabi-nya menegakkan Islam bersama-sama dengan kumpulan Islam. Tu hak Nabi buat. Mana kumpulan Islam pada zaman Nabi? As-sabiqunal awwalun. Maka kita kena mengikut juga sunnah Nabi, iaitu kita berada dalam jumu'ah Islam sebagaimana dalam suratul Ahzab tadi. Maka kita bersama-sama dengan kumpulan Islam, bersama-sama dalam jumu'ah Islam untuk tegakkan Islam. InsyaAllah mudah-mudahan kita mati dalam keadaan kita beriman kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rasa cukup setakat dulu Ustaz Mi kita, Al-Fadil, Tok Ketua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati dan juga rahmati kita. Aku qali hadza wa tawfiqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Sahibul Fadilah Al-Fadhil Ustaz Adnan Wazir di atas ceramah yang telah disampaikan kepada kita sebentar tadi. Dan banyak poin yang kita kira boleh kita ambil sebagai panduan dalam kehidupan kita, dalam bab kita mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti mana disebut dalam Al-Quranul Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, ikutan yang terbaik yang perlu kita sebagai umat Islam contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dalam bab kita bercakap, dalam bab kita bekerja, dalam bab kita beramalat dengan manusia, maka Nabi SAW adalah ikutan yang terbaik. Begitu juga dalam konteks kita menguruskan kehidupan kita atas muka dunia ni dan menguruskan manusia.
Jadi semoga kita semua dapat manfaat yang banyak pada malam ni, dan Dewan Ulama PAS Kawasan Bacok mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Al-Fadhil Ustaz Adnan Wazir di atas kesediaan pada malam ni untuk bersama dengan kita mencurahkan ilmu dan membangkitkan kecintaan kita kepada Nabi SAW, dan juga memandu bagaimana pandangan kita dalam erti kata mencintai Nabi SAW dalam konteks yang lebih besar. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang bersama dengan kita dalam Google Meet ni, dan juga yang bersama di talian di Facebook. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya marilah sama-sama kita menutup majlis kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.